Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih tuan-tuan dan puan yang selalu bersama di dalam channel ini. Terima kasih kerana support. Terima kasih bagi yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Bagi yang belum, saya mohon untuk tekanlah butang subscribe, like dan share. Dan anda boleh komen juga. Tekan butang join. Bagi anda yang ingin jadi member dalam channel ini, kerana bermula tahun hadapan, kita akan mulakan pemberian goodies, giveaway, stiker, souvenir, merchandise dan banyak lagi daripada channel ini. Kita juga berharap pada tahun depan kita akan menjadi channel yang cukup besar, cukup berpengaruh dan boleh menjadi suara bagi rakyat yang boleh sampai kepada suara telinga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, sila tekan butang subscribe. Zahid Hamidi semakin semakin hebat, semakin berani kali ini bersuara bagi mereka yang cuba untuk mengganggu ketenteraman, pentadbiran sama ada UMNO atau kerajaan perpaduan ini. Zahid akhirnya bersuara. Dia kata Zahid dalam satu laporan daripada malaysiagazette.com, Zahid memberi peluang untuk pengkhianat UMNO taubat nasuha. Apa benda taubat nasuha ini ya? Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bersedia untuk memberi peluang kepada kumpulan-kumpulan yang telah menjadi pengkhianat dalam parti sekiranya mereka melakukan taubat nasuha. Pertama sekali, saya ini bukan berada di posisi yang champion tentang agama, tidak. Saya bukan champion agama. Jadi, saya ingin belajar apa ini taubat nasuha. Bagi kamu yang tahu, kamu boleh komen. Berilah saya ilmu, kerana memberi ilmu itu besar pahalanya, kan? Jadi beri saya ilmu apa itu taubat nasuha. Kamu bagi komen di sana. Tapi yang pasti tuan-tuan dan puan-puan, bagus juga tindakan Datuk Seri Zahid Hamidi ini untuk memberi peluang kepada mereka. Tetapi dengan syarat mesti bertaubat nasuha dulu. Saya pun tidak tahu apa taubat nasuha. Tapi kalau saya, pendapat saya yang lain, kalau yang sudah mengkhianati itu, kalau saya bolehlah bagi peluang, tapi kena berhati-hati, sentiasa ada syak kepada mereka. Kerana kalau mereka sudah pernah lakukan, tak mustahil mereka buat lagi. Kalau tak kena layan, nanti khianat lagi, susah juga. Tapi betul lah, kalau mereka sudah buat taubat nasuha, yang saya pun belum pasti apa ini maksud ini, kamu tolong beritahu saya apa ini taubat nasuha. Mungkin boleh diberikanlah peluang kepada mereka. Bagaimanapun, Timbalan Perdana Menteri itu menegaskan beliau mempunyai strategi yang tersendiri sekiranya mereka mengulangi pengkhianatan terhadap parti. Katanya, saya tidaklah sezalim itu. Asalkan mereka bertaubat nasuha cepat untuk kembali, itulah yang sebaik-baiknya. Tetapi kalau taubat nasuha di depan, di belakang buat lain, saya tidak perlu berkongsi strategi. Kalau saya kongsi, ia tidak menjadi strategi lagi, katanya lagi. Pengerusi Barisan Nasional itu berkata demikian dalam program wawancara khas Jawab Saya Tanya, bertajuk Rekonsiliasi Politik, Apa Untung pada Negara, yang bersiaran secara langsung di laman Facebook dan YouTube terbitan NR Channel TV malam tadi. Sebelum itu, moderator program tersebut iaitu Datuk Rafi Awang Kecil membangkitkan tentang desakan akar umbi parti yang mahu sekumpulan pemimpin UMNO yang dilabel sebagai pengkhianat disingkir daripada parti. Kumpulan tersebut didakwa membelakangkan pucuk pimpinan UMNO apabila berunding dengan Perikatan Nasional secara individu bagi membentuk kerajaan selepas pilihan raya umum PRU ke-15 yang lalu. Ahmad Zahid yang juga adalah ahli Parlimen Bagan Datuk turut memaafkan segelintir lagi pemimpin parti-parti komponen Barisan Nasional yang telah mendesaknya untuk meletak jawatan selepas PRU 15 itu. Situasi yang menekan mereka ketika itu disimba oleh limbah-limbah dari dalaman kiasnya lagi. Berhubung kemarahan orang Melayu terhadap UMNO yang kini bersahabat dengan DAP, beliau berkata yang patut dimarah
ialah bekas pengerusi pejuang tanah air pejuang iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ini kerana Mahathir lah yang bertanggungjawab telah membawa DAP masuk ke dalam Kerajaan Pakatan Harapan PH selepas PRU 14 katanya. Dia yang mengindoktrinasi kami selama 22 tahun, beri gambaran yang sangat negatif terhadap parti itu DAP. Tetapi akhirnya mendakap parti itu dan kita lihat bagaimana bahawa Parti Pribumi Bersatu Malaysia bersatu pun berdakapan dengan parti itu. PAS pun pernah berdakap dengan DAP tahu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kamu jangan skip berita ini, kerana saya pasti berita ini akan menggegarkan, membuatkan hati Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong makin risau. Kalau Agung risau, Perdana Menteri pun risau. Kalau Perdana Menteri risau, seluruh negara Malaysia pasti akan risau. Kita bukan nak bangkitkan hiruk-piruk propaganda apa tidak, tapi supaya tujuannya video ini kali ini supaya kita bersiap siaga. Kita dapat bersiap siaga, dapat berhati-hati semula, jangan sembarangan saja lakukan. Daripada harianmetro.com.my. Hampir separuh penumpang pesawat China tiba di Milan positif COVID-19. Kita berdoa kepada Tuhan semoga tidak ada virus itu dibawa semula ke Malaysia melalui negara-negara luar. Kita sudah berjaya di dalam melawan, walaupun bukan 100%, tapi at least kita sudah berjaya bertahan. Penduduk negara Malaysia sudah berjaya bersama-sama, bekerja sama, berganding tangan. Tapi tidak adil lah kalau kerana tiba-tiba orang dari negara luar pula yang menyebabkan kita gagal. Aduh, ini tak adil. Okey, jadi kita berdoa semoga Tuhan menjaga negara Malaysia. Berita terkini ini dipetik daripada Harian Metro, daripada Rome. Pihak berkuasa kesihatan Itali telah memulakan ujian saringan COVID-19 terhadap semua pelancong yang tiba daripada China. Selepas didapati bahawa hampir separuh daripada penumpang dua pesawat yang mendarat di Milan adalah positif wabak itu. Kementerian Kesihatan negara itu turut dilapor melakukan ujian penjunjukan untuk mengesan sama ada terdapat varian yang baru. Katanya, sekiranya varian baru dikesan, pihak berkuasa mungkin akan mengenakan semula sekatan yang lebih ketat ke atas pelancong dari negara itu. China telah merekodkan lonjakan kes wabak itu sejak kerajaannya mengabaikan polisi ketat sifar COVID-19. Ketidakpastian mengenai skala penyebaran COVID-19 telah mendorong banyak negara termasuk Amerika Serikat mempertimbang sekatan baru ke atas kemasukan pelancong China. Kerajaan Itali memberincikan jumlah penumpang di Milan yang dijangkiti dan membincangkannya dalam mesyuarat kabinet semalam. Kebanyakan penumpang yang positif tidak menunjukkan sebarang simptom. Namun media tempatan melaporkan pengamal kesihatan bimbang mengenai varian baru COVID-19 yang tiba-tiba telah muncul di China. Itu adalah negara pertama di Eropah yang dilanda COVID-19 pada tahun 2020. Walau kadar penumpang dijangkiti virus itu tinggi dan menyebabkan pihak berkuasa berjaga-jaga, satu faktor yang memihak pada Itali ialah kadar vaksinasinya yang telah pun meluas. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, terdapat lebih 80% penduduk sudah pun lengkap divaksinasi dan ramai yang mengambil vaksin penggalak. Okey, jadi maksud kepada berita ini supaya rakyat Malaysia turut mengambil langkah berjaga-jaga. Jangan kita lalai. Kalau masih mampu, kalau masih kuat, pakailah mask. Cuci tangan selalu. Pastikan berhati-hati, jangan terlalu terdedah. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jaga kita. Bye-bye.